Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa khabar semua? Oleh kerana sahabat-sahabat saya ramai, kebanyakannya yang YouTuber, kebanyakannya adalah YouTube yang menyajikan makanan-makanan yang sedap-sedap enak-enak. Contohnya seperti saya punya best friend Nurani Carey, Yuyu Channel, Nanda, Nadia, Umija, Hani. Semua memang bidang masakan. Kalau korang boleh tengok tu, saya dah tak boleh nak masak apa-apa dah, sebab diorang dah conquer semua. Jadi saya beralih kepada bidang masak. Okay, saya makanan yang lain lah. Makanan terus je, habis cerita. Actually saya pun taklah pakar masak macam diorang tu. Dia memang pakar masak semua. Saya lebih suka baking. Sebab saya pun pernah memang jual biskut lah. Next time saya masuk baking. Dekat-dekat raya nanti sekarang saya pernah belajar biskut kan, buat Elmer Landon semua tu kan. Nanti saya akan tunjukkan lah yang itu. Tapi sekarang ni saya nak tukar makanan lah, sebab dia orang dah conquer semua kan, iaitu makanan rohani. Sebenarnya saya jumpa buku ni, buku Kisah Sahabat Rasulullah SAW, Usia Lanjut. Kisah sahabat Nabi yang hidup zaman Nabi Muhammad SAW, dan setelah Nabi wafat, umur mereka panjang lagi dan mereka menyebarkan dakwah. Jadi sebab saya pun bukannya rajin baca buku sebenarnya, jadi saya nak gunakanlah medium ni buat video membaca buku. Saya akan bacakan ni sebab saya nak kongsi ke kawan semua. Lepas tu at the same time saya dapat ilmu dan kita kongsi ilmu. So dekat sini kan, okay, kita letak kat sini lah. Saya baca lah sikit dan depan-depan dia kan. Sebab ada beberapa sahabat Nabi yang kita nak kenal dan tahu apa yang mereka buat, dengan umur mereka yang dipanjangkan tu. Okay, kejap tengok je ya. Kita tengok kat ni lah, dekat mukadimah ni mesti dia ada terangkan kenapa dia buat buku ni. Okey, dia kata kat sini, ya, sesungguhnya para sahabat dan sahabiah, kaum wanita yang hidup zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW, ialah An-Nujum Al-Islami, iaitu bintang Islam, bintang yang merupakan lambang keluhuran, kemuliaan, kemajuan dan keagungan. Para sahabat memiliki peribadi yang teguh bagi menyucikan debu-debu kotoran jiwa, membersihkan diri daripada perilaku yang merendahkan dan menggelapkan diri mereka demi menggapai keluhuran dan kemuliaan setinggi bintang-bintang di langit. Rasulullah SAW sendiri memberi penghormatan terhadap para sahabat. Saya sahabat Nabi tu ikut sekali berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku, kemudian manusia pada zaman sesudahnya, lalu mereka yang hidup pada zaman sesudahnya. Kemudian suatu kaum datang yang kesaksian salah seorang antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 3662. Penonton semua, kebanyakan para sahabat dan sahabiah Rasulullah SAW ramai yang meninggal di usia muda. Mereka memilih jalan kematian sebagai syahid dan syahidah, iaitu meninggal dunia ketika berjuang di jalan Allah. Dalam sejarah juga mencatatkan para sahabat dan sahabiah ialah insan yang berfikiran cerdas, berjiwa pejuang dan gagah berani dalam menegakkan kalimah Allah. Mereka menginfakkan kehidupan mereka demi perjuangan Islam. Mereka tidak mensia-siakan sedetik pun umur mereka selain untuk menggapai redha Allah. Ada juga sebahagian daripada sahabat dan sahabiah yang dikurniakan Allah umur yang panjang. Mereka sangat bijak memanfaatkan umur mereka untuk hal-hal yang positif dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun agama. Para sahabat dan sahabiah pada zaman permulaan Islam bukan sahaja giat berjuang di jalan Allah, tetapi mereka sangat rajin beribadah kepada Allah. Mereka mampu menyeimbangkan antara amalan zahir dan batin, perjuangan dan ibadah kepada Allah. Hasilnya, perjuangan mereka mendapat pahala di dunia dan di akhirat. Pahala dunia berupa kejayaan dan kemenangan Islam
manakala pahala akhirat adalah ganjaran syurga. Selain itu, para sahabat dan sahabiah yang panjang umur sangat memahami sabda Rasulullah SAW, iaitu sebaik-baik manusia antara kamu ialah manusia yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi 3997. 3297. Ini ada nombor dia, ada hadis ni. Dalam riwayat sahih disebutkan satu hari ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia yang panjang umur dan baik amalnya." Saya punya tone tak betul. "Wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia yang panjang umur dan baik amalnya." Sahabat itu bertanya lagi, "Wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling buruk?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia yang panjang umur dan buruk amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Sejarah mencatatkan teladan luhur para sahabat dan sahabiah yang berumur panjang. Mereka menggunakan umur mereka yang panjang untuk pelaburan akhirat, sama ada dengan menyertai dakwah maupun amal-amal soleh yang lain. Mereka juga turut terlibat dalam penyebaran dakwah Islam. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Mereka juga selalu mematerikan di hati mereka peringatan Rasulullah SAW. Manusia yang tidak pernah menyertai jihad di jalan Allah atau tidak pernah terlintas untuk berjihad, maka dia mati tergolong sebagai manusia munafik. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut adalah antara sahabat Nabi yang panjang umur, sekaligus menggunakan umur mereka untuk beribadah dan berbuat kebaikan di jalan Allah. Okey, ini senarai sahabat-sahabat Nabi yang umurnya panjang. Iaitu pertama Anas bin Ibnu Malik, kedua Jabir ibnu Abdullah, ketiga Abdullah ibnu Umar, keempat Abu Hurairah, kelima Abdullah ibnu Abbas serta para sahabat serta ramai lagi para sahabat Rasulullah SAW. Tapi yang diceritakan dalam buku ni 5 orang ni lah. Begitu juga dengan para sahabiah, antaranya Asma binti Abu Bakar, Maimunah binti Haris, Ummu Salamah, Aisyah binti Abu Bakar. Ada lalat jebuk kat situ. Lepas tu Juwairiyah binti Haris dan para sahabiah lain. Para sahabat dan sahabiah yang berumur panjang telah memberi contoh kepada umat Islam kontemporeri dalam merealisasikan sabda Rasulullah SAW. Ada dua kenikmatan, iaitu kebanyakan manusia rugi padanya kerana tidak dimanfaatkan dengan benar, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Maksudnya ada dua kenikmatan, iaitu nikmat kesihatan dan umur yang panjang. Kedua-dua ni kita kena manfaatkan sebaik-baiknya. Mereka yang mengoptimumkan penggunaan dua nikmat agung Allah tersebut sebagai medium pelaburan akhirat akan mewujudkan mutiara amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan mereka pada hari perhitungan amal dan mendapat kebahagiaan abadi di akhirat. Firman Allah, saya dah baca sebelum ni, surah Al-As. Mungkin saya ulang lagi sekali lah. Wal-As, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Oleh itu, tiada sedetik pun umur mereka berlalu sia-sia. Mereka sentiasa teguh menjaga keimanan diri, mengisi umur mereka dengan amal soleh, mengajak sesama insan mendekatkan diri kepada Allah, saling menasihati, menguatkan dan membantu dalam kesabaran dan kebaikan. Ambillah keuntungan pada 5 perkara. Saya rasa penonton semua biasa dengan ni. Sebelum datang 5 perkara kepada kamu, iaitu pertama, waktu muda sebelum masa tua. Kedua, sihat sebelum sakit. Ketiga, kaya sebelum jatuh miskin. Keempat, waktu lapang sebelum waktu sibuk. Dan kelima, hidup sebelum mati. Hadis riwayat Al-Hakimi 1077. Para sahabat dan sahabiah menterjemahkan hidup mereka di dunia ini dengan menggunakan setiap nafas mereka untuk kebaikan dan beribadah kepada Allah.
Para sahabat dan sahabiah yang berumur panjang sentiasa mengikut saranan Rasulullah SAW. Ada tiga perkara yang mengalir pahalanya setelah pelakunya meninggal dunia, iaitu orang yang meninggal dunia pada saat sedang berjuang di jalan Allah, orang yang mengajarkan ilmunya di mana sekalipun dia mengajarkannya, orang yang memberikan sedekah di mana sekalipun sedekah itu diberikan, dan orang yang meninggalkan anak yang soleh dan anak tersebut selalu mendoakan untuk kebahagiaan ibu bapanya. Hadis riwayat Muslim 2407. Para sahabat maupun sahabiah yang berumur panjang tidak pernah mencebar kehidupan mereka dengan sikap negatif. Sebaliknya, mereka sentiasa menghiasi umur mereka dengan amal yang soleh kerana mereka memahami sabda Rasulullah SAW. Banyak lalatnya. Jangan kamu mengharapkan kematian kerana puncak pendakian itu sangat berat, iaitu sakaratul maut. Dan sesungguhnya antara kebahagiaan hidup itu adalah umur seorang hamba yang panjang dan Allah menganugerahinya taubat. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya Allah tak terima alasan kita kalau kita tak bertaubat. Bila kita dah usia tua, Allah tak akan terima alasan kita jika kita tak bertaubat. Banyak-banyak bertaubat dan banyak beramal. Sejak zaman Rasulullah SAW sehingga kini, ada ramai manusia yang dianugerahkan Allah umur panjang melebihi umur manusia yang biasa pada umumnya. Mereka mengisi kehidupan mereka dengan berbagai-bagai kebaikan, sehinggakan hidup mereka penuh berkat dan nama mereka tercatat dalam tinta keabadian sejarah Islam. Mereka inilah dimasukkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang terbaik antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling banyak amal solehnya. Okey, inilah buku ni yang penulis ni kata dia buat untuk kita teladani sirah para sahabat dan sahabiah yang dikurniakan Allah umur yang panjang. Umur panjang merupakan antara kurniaan agung Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dimanfaatkan untuk beramal soleh demi menggapai kebahagiaan abadi di akhirat. Seseorang yang berumur panjang dan hidup dalam keberkatan dapat memberi sumbangan yang bermanfaat bagi generasi seterusnya. Tadi yang paling membahagiakan seseorang apabila dikurniakan umur panjang dan mengisi kehidupan dengan istiqamah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur panjang merupakan medium untuk meraih kedudukan terluhur di sisi Allah dan meraih syurga terbaik di akhirat, sebagaimana contoh yang ditunjukkan dalam kehidupan para sahabat dan sahabiah. Tengok lalat ni sibuk aja dekat kamera tu. Kisah mereka ni dihuraikan dalam buku ni. Untuk video ni saya sebut sampai sini lah, sampai ni je. Nanti untuk seterusnya saya akan terus ceritakan tentang siapa sahabat-sahabat tu dan apa yang kisah sahabat tu dengan Nabi SAW dan apa yang mereka lakukan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Cuma ada satu cerita ni, satu kisah ni yang berlaku pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana ada dua orang sahabat ni. Dua orang ni seorang yang soleh, seorang yang warak. Dua orang ni salah seorangnya meninggal dunia. Salah seorang meninggal dunia di jalan syahid. Maknanya masa tu dia berjuang, dia meninggal dunia. Tapi yang seorang ni meninggal setahun selepas tu. Dalam setahun selepas tu dia meninggal masa dia tengah tidur atau katil. Suatu hari sahabat Nabi, iaitu Talha bin Ubaidillah, dia bermimpi tentang dua orang sahabat ni. Dia bermimpi dan dalam mimpi tu dia melihat kedua-dua ni kat pintu syurga, dan dia melihat yang kat katil ni, sahabat kat katil ni dipersilakan untuk masuk syurga dulu. Lepas tu dia terbangun daripada tidur. Lepas tu dia terkejut lah, kenapa sahabat yang mati di katil ni, yang meninggal di katil ni masuk syurga dulu, kenapa bukan seorang lagi yang syahid di jalan Allah? Ya Allah, hai lalat ni kan dengkinya. Lepas tu dia bertanya pada sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW dengar dan Nabi kata, bukankah sahabat yang dipersilakan masuk syurga ni dia hidup setahun selepas yang meninggal di jalan syahid ni? Ya, sahabat kata. Dan bukankah sepanjang setahun tu dia berpuasa di bulan Ramadan? Dia dia berpuasa, dia solat sekian dan sekian dalam setahun.
Para sahabat jawab, benar. Rasulullah SAW pun lantas bersabda, jarak ataupun darjat antara kedua-duanya lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Maknanya setahun yang dapat, yang sahabat seorang kita dapat tu, dia gunakan untuk ibadah, itu yang memberikan kelayakan dia untuk masuk ke syurga dahulu. Maknanya jika umur kita panjang dan kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah, insya-Allah Ta'ala Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya. Tu hadis riwayat Ibnu Majah 3185. Jadi sampai ini je saya cerita. Saya harap kawan-kawan semua dengarlah sampai habis. Lepas tu teruslah ikuti kisah sahabat ni supaya menjadi satu dorongan dan inspirasi untuk kita lebih mantapkan amal kita. Jadi sekian dulu. Kalau suka, sila tekan like dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk next video akan datang dalam kisah sahabat Rasulullah SAW. Usia lanjut. Ila liqa.